Okey. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Azlinda binti Ishak, nombor matriks 266166. Okey, isu yang akan saya dan ahli kumpulan saya ketengahkan bagi topik bagi topik negotiation ni, topik komunikasi perundingan ini adalah peranan dan tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menangani masalah pembelajaran dan pengajaran atas talian ketika pandemik COVID-19 yang negara kita alami sekarang ni lah. Okey, latar belakang isu. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak penyakit coronavirus dilaporkan sebagai pandemik bermula pada bulan Mac 2020. Okey, pandemik ekoran daripada pandemik COVID-19 yang berlaku ni telah menyebabkan pusat pendidikan negara kita lumpuh, menyebabkan sekolah, kolej-kolej ditutup buat sementara waktu, dan impak daripada penutupan pusat institusi pendidikan tersebut telah memberi kesan negatif kepada aktiviti pendidikan negara, kerana kita terpaksa menjarak, melakukan penjarakan sosial sekiranya institusi pendidikan dibuka. So agensi pendidikan cuba mencari alternatif lah untuk menguruskan keadaan yang sedang berlaku ni. Okey, penutupan institusi pendidikan merangsang pertubuhan aktiviti pendidikan atas talian supaya tiada gangguan terhadap penerusan sektor pendidikan. Okey, so Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan kaedah e-pembelajaran atau pengajaran dan pembelajaran atas talian sebagai kaedah pembelajaran yang menggunakan peranti elektronik bagi menggantikan kaedah konvensional yang biasa diadaptasikan di sekolah-sekolah, di universiti atau pusat pendidikan yang lain. Penggunaan komputer ribet, telefon pintar dan lain-lain digunakan sebagai medium perantaraan untuk para pelajar dan guru menjalani sesi e-pembelajaran dan pengajaran atas talian ni. Okey. Penyampaian kursus atas talian adalah lebih efektif dan mudah diakses, terutamanya apabila menyampaikan kurikulum kepada pelajar di luar bandar dan kawasan terpencil. E-pembelajaran atas talian dilihat oleh PBB dan WHO sebagai medium yang banyak membantu untuk memenuhi keperluan pendidikan, terutamanya di negara membangun seperti negara kita Malaysia. Okay. Selain daripada itu, untuk menangani masalah yang sedang berlaku ini, Kementerian Pendidikan perlu mengambil tahu punca utama kadar kehadiran yang lemah kepada pengajaran atas talian. Okay, walaupun terdapat usaha untuk menyediakan pelajar dan pelan data khas untuk mengakses internet, dalam beberapa kes untuk sediakan komputer riba dan peranti mudah alih untuk pelajaran atas talian, masih terdapat lagi masalah seperti logistik dan infrastruktur yang serius dengan kaedah yang diadaptasikan, kaedah baru yang diadaptasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan semasa tempoh pandemik tersebut. Okey, justru itu wujud proses pembelajaran jarak jauh di mana guru membekalkan bahan pengajaran dan latihan kepada pelajar dari rumah mereka menggunakan pelbagai peranti seperti
telefon pintar, tablet dan komputer riba. Okey, keadaan yang sama ni turut berlaku kepada pelajar pendidikan khas MPK di seluruh negara lah, termasuklah Malaysia. Okey, so bagi memastikan pembelajaran dapat diteruskan, guru pendidikan khas perlu menjalankan proses PDPC dari rumah ke MDK. Okey, masalah yang berlaku ni bukan sahaja bagi golongan pelajar yang normal, tapi juga lebih besar lebih besar halangan lah yang terpaksa dihadapi oleh MBK dan ibu bapa para pelajar tu sendiri. Okey, so kekangan yang dihadapi oleh mereka oleh golongan yang seperti ini ialah ketiadaan peranti yang sesuai. Pengalaman, di samping itu pengalaman menangani situasi ini pun kurang, dan dari jauh, dan juga komitmen guru-guru terhadap kaedah yang digunakan pakai sekarang ni. Namun walaupun begitu, pihak yang paling penting untuk menjayakan proses ni ialah ibu bapa. Okay, sebenarnya ibu bapa perlu lebih bersedia dalam pelbagai aspek dan juga perkara untuk melaksanakan PDPR dan juga memastikan pembelajaran berterusan sentiasa berlaku. So beralih daripada tradisional, konvensional, iaitu pengajaran pelajaran secara bersemuka yang biasa dilakukan, berasaskan latihan kepada latihan berasaskan atas talian, memberikan suatu suasana dan pengalaman pembelajaran yang berbeza kepada semua pelajar. Okey, mengenal pasti masalah pula, masalah yang ingin dibincangkan dalam topik yang saya beritahu pada awal tadi adalah bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan agar semua guru dapat mengajar dan pelajar dapat belajar dan di classroom dan yang sesuai lah. Okay, selain itu bagaimana pihak pengurusan KPM dapat selaraskan dan aplikasikan teknik untuk mengadakan mesyuarat, bengkel bersama guru-guru di setiap negeri sepanjang tempoh PKP yang diadakan ini. So bagi melaksanakan PDPR secara berkesan, perlu dilihat dan diteliti masalah-masalah yang wujud semasa PDPR dilaksanakan di peringkat awal. Okey, masalah utama yang dapat dikesan yang menjadi penyebab kepada kesukaran kanak-kanak untuk meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian ini ialah berkait rapat berkenaan dengan kemahiran ICT yang dimiliki oleh ibu bapa. Masalah ini menyebabkan kesukaran terhadap pelajar, terutamanya pelajar di peringkat pengajar rendah seperti di sekolah-sekolah rendah di Malaysia. Masalah ini timbul apabila ibu bapa tidak mahir atau kurang mahir dan tiada pengetahuan mengenai penggunaan ICT, sekaligus menyebabkan proses pembelajaran anak-anak tidak lancar dan boleh menyebabkan anak-anak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. So ini adalah suatu masalah yang sering dihadapi di pihak ibu bapa. Okey, kemahiran ICT bukan sahaja perlu dimiliki oleh ibu bapa, malah perlu dimiliki dan diketahui keseluruhannya oleh tenaga pengajar juga. So apabila berdepan dengan situasi baru ni, kebanyakan guru pada awalnya seperti terpinga-pinga dan tidak tahu bagaimana untuk menjalankan sesi pengajaran secara atas talian. So ini adalah kerana mereka telah selesa dengan teknik pengajaran konvensional atau tradisional yang selama ni diadakan di sekolah-sekolah, di institusi pengajian tinggi dan di kolej-kolej. So komunikasi secara bersemuka pada mereka, komunikasi secara bersemuka adalah lebih pantas dan juga tanpa sekarang buat. Masalah akan timbul apabila guru sepatutnya memberikan maklumat awal berkenaan kelas tidak dapat berbuat demikian. So apabila guru tidak mahir untuk mengendalikan perisian maupun lawan sisawan digunakan untuk tugas pengajaran, maka pelbagai masalah akan timbul.
guru akan menjadi rujukan utama ibu bapa untuk merujuk sebarang masalah yang timbul ketika mereka hendak menyertai kelas atas talian maupun ketika kelas sedang berlangsung. So untuk penerangan lanjut, saya menyerahkan slide seterusnya kepada rakan saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail bin Ahmad, nombor matrik 266010. Saya akan menyambung tajuk mengenal pasti masalah seperti tadi lah. Pelajar dalam komuniti B40 merangkumi 40% daripada jumlah pelajar di Malaysia. Golongan ini tidak mempunyai kemewahan untuk memiliki satu peranti mudah alih bagi setiap orang anak-anak mereka. Walaupun peranti mudah alih tersedia di dalam rumah, ia perlu dikongsi oleh beberapa orang anak yang masih bersekolah. Seperti kita maklumlah, dan ini telah menimbulkan masalah kerana jadual waktu sekolah mewajibkan kelas ke atas talian yang dijalankan serentak dan melibatkan beberapa orang adik-beradik dalam sebuah rumah yang terpaksa berkongsi peranti. Selain itu, persekitaran rumah yang sesak dan bising mungkin tidak kondusif untuk pembelajaran atas talian dibuat. Faktor mempunyai ramai anak-anak yang bersekolah dalam kelompok B40 juga merupakan faktor utama yang sering dihadapi oleh setiap keluarga. Misalnya mempunyai adik-beradik yang masih belajar di peringkat sekolah rendah, mungkin terbeban dengan kakak atau abang untuk memberi tunjukkan akan subjek-subjek tertentu yang mereka tidak fahami. Selain daripada itu, mereka juga terpaksa membantu menjaga adik-beradik yang masih kecil sewaktu ibu bapa keluar bekerja atau membantu kerja-kerja rumah ketika proses PDPR dijalankan. Halangan-halangan ini sekaligus menghalang keupayaan mereka untuk menyertai proses pembelajaran di atas talian. Faktor penyambungan dan akses internet juga merupakan punca masalah yang dapat dikesan. Masih terdapat isu sambungan dan akses internet terutamanya di bahagian terpencil negara kita yang masih lemah. Kita semua masih ingat baru-baru ini Beboknya Muslim yang merupakan seorang pelajar di Sabah yang menjadi sensasi media masa kerana beliau terpaksa memajak pokok untuk menerima isu yang lebih stabil dan kuat bagi mengambil peperiksaannya kerana akses internet di kawasannya bermasalah. Sekarang yang dihadapi oleh Beboknya masih melanda ramai kanak-kanak yang bersekolah di negara ini. Selain daripada masalah yang disenaraikan di atas, tugasan yang diberikan melibatkan untuk memuat turun dokumen PDF yang besar-besar atau menonton video YouTube di mana semuanya menjejaskan pelan data yang tersedia dan mungkin menyebabkan beban kos tambahan kepada ibu bapa yang sedang dalam situasi kewangan yang sudah parah. Memandangkan realiti situasi ini, adalah mudah untuk menghukum pelajar sekolah dengan penggantungan kerana tidak hadir dalam sesi atas talian. Kita perlu menangani keadaan sosial asas yang menyumbang kepada ketidakupayaan sesetengah pelajar untuk menghadiri kelas yang selalunya disebabkan oleh faktor di luar kawalan mereka. Oleh itu, terdapat keperluan untuk memikirkan semula aspek kehadiran sebagai satu-satunya ukuran pembelajaran. Inisiatif PDPR melibatkan pengajaran dan pembelajaran berasaskan rumah. Seperti yang ditunjukkan dalam inisiatif ini, ia akan melibatkan pelbagai pengalaman pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sebahagian daripada inisiatif ini adalah segera berlaku serentak untuk semua pelajar dalam kohort dan ada juga tidak bergerak berlaku pada masa yang berbeza. Kesan-kesan ke atas masyarakat, sekiranya PDPR tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sistem pendidikan negara kita akan mengalami masalah dan perkembangan sektor pendidikan kita juga akan terbantut. Ini akan menyebabkan anak-anak kita akan ketinggalan dalam sesi pembelajaran masing-masing. Penutupan sekolah membawa kesan buruk terhadap pembelajaran dan kesejahteraan anak-anak.
Kanak-kanak mudah terdedah dan mereka yang tidak dapat mengakses pembelajaran mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk tidak kembali ke bilik darjah. Menurut data terkini UNESCO, lebih 888 juta kanak-kanak di seluruh dunia terus menghadapi gangguan terhadap pendidikan mereka akibat penutupan sekolah sepenuhnya. Bagi mereka yang mempunyai akses terhadap teknologi yang sesuai, terdapat bukti bahawa pembelajaran dalam talian boleh menjadi lebih berkesan. Beberapa kajian menunjukkan bahawa secara puratanya, pelajar mengekalkan 25 hingga 60% lebih banyak bahan semasa belajar dalam talian berbanding hanya 8 hingga 10% di dalam bilik darjah. Ini kebanyakannya adalah disebabkan oleh pelajar dapat belajar dengan lebih cepat dalam talian. E-pembelajaran memerlukan sedikit masa untuk belajar berbanding dengan suasana bilik darjah tradisional kerana pelajar boleh belajar mengikut rentak mereka sendiri, kembali dan membaca semula, melangkau atau mempercepatkan konsep pembelajaran mengikut pilihan mereka. Namun begitu, keberkesanan pembelajaran dalam talian adalah berbeza-beza di kalangan kumpulan umur yang berlainan. Konsensus umum mengenai kanak-kanak, terutamanya yang lebih muda, ialah persekitaran yang berstruktur adalah diperlukan. Ini adalah kerana kanak-kanak lebih mudah terganggu dan susah untuk memberikan tumpuan. Memandangkan kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa kanak-kanak secara meluas menggunakan deria mereka untuk belajar, maka guru-guru amat penting memainkan peranan untuk menjadikan sesi pembelajaran yang diadakan agar lebih menyeronokkan serta berkesan melalui bantuan penggunaan teknologi yang digunakan pakai ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Seterusnya ialah kenal pasti perbincangan gaya perundingan. Terdapat dua gaya perundingan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah ini. Perbincangan gaya perundingan yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ini, salah satunya adalah melalui komunikasi perundingan organisasi. Ia amat sesuai dalam keadaan yang berlaku kerana melalui rundingan yang dijalankan bersama-sama pihak yang terlibat seperti Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, sekolah-sekolah dan pihak ibu bapa sendiri, mungkin dapat mencari jalan penyelesaian. Rundingan peringkat pertama di antara Kementerian Pendidikan dengan Jabatan Pendidikan Negeri harus diadakan bagi membincangkan masalah dan kaedah serta pendekatan yang terbaik yang dapat dibuat untuk menghadapi masalah yang berlaku. Seterusnya, rundingan peringkat kedua di antara Jabatan Pendidikan Negeri di setiap negeri bersama dengan Pejabat Pendidikan Daerah dilakukan. Peringkat seterusnya, rundingan antara Pejabat Pendidikan Daerah bersama sekolah-sekolah dan hasil rundingan yang telah dibuat akan disalurkan atau dimaklumkan kepada pihak ibu bapa dan murid-murid. Bagi mempengaruhi dan mendapatkan sokongan orang ramai terhadap agenda kerajaan, teori penetapan agenda adalah amat sesuai digunakan. Teori ini telah lama dilaksanakan dan juga diguna pakai oleh pihak kerajaan bagi mengubah pandangan dan persepsi masyarakat terhadap sesuatu isu. Teori penetapan agenda ialah suatu teori yang membincangkan tentang bagaimana media massa memberikan pengaruh dalam menjadikan sesuatu isu itu sebagai agenda awam yang menjadi perhatian orang awam. Teori penetapan agenda bermula dengan penjelasan tentang bagaimana media massa mempengaruhi untuk mengubah corak tingkah laku politik semasa pilihan raya Cohen 1963. Selepas itu, teori tersebut telah mengilhamkan dan membangunkan ratusan penerokaan baru tentang bagaimana media massa menonjolkan dan merangka isu untuk ditampilkan dan disampaikan kepada khalayak ramai. Okay, dan seterusnya saya silakan sahabat saya untuk meneruskan. Baik, nama saya Ahmad Juhari bin Ahmad Fauzi, nombor matrik 265839. Baik, sahabat saya telah menyebut mengenai teori penetapan agenda ni. Teori penetapan agenda ni dah lama orang guna dah. Kalau kita boleh lihat contohnya
pada September 11 semasa serangan WTC oleh Osama bin Laden. Dia boleh tengok sebelum daripada serangan itu, masyarakat memandang Islam tu sebagai agama saja. Kemudian disebabkan putar balik oleh media masa pada masa itu, masyarakat memandang Islam tu sebagai teroris, dan ini berterusan untuk jangka masa yang panjang kerana media masa mereka secara berterusan mewawarkan bahawa orang Islam itu adalah teroris, walaupun tidak dinyatakan secara jelas, tapi mereka telah membentuk satu gambaran untuk orang ramai, supaya tanggapan orang ramai terhadap isu itu ialah Islam adalah teroris. Kita boleh lihat juga teori penetapan agenda ini diguna pakai di Malaysia. Kita tengok elan-elan belilah buah-buahan Malaysia, buah-buahan tempatan, belilah kereta Malaysia, janganlah merokok. Itu adalah antara teori penetapan agenda yang telah digunakan oleh kerajaan lah. Kita tengok pula penyelidikan terawal yang dilakukan oleh Bernard Cohen. Dia percaya bahawa penyampaian maklumat ni adalah untuk menetapkan pendapat masyarakat, dan secara tidak langsungnya ianya akan mempengaruhi corak pemikiran masyarakat. Next. Untuk isu inilah, teori penetapan agenda ini, kerajaan seharusnya memujuk ibu bapa untuk memberikan sokongan terhadap agenda kerajaan, iaitu untuk melaksanakan PDPR secara online. Ini kerana mak ayah ni disebabkan pandemik ni dia melanda Malaysia secara dan memberi kesan serentak kepada semua sektor. Jadi perubahan pun berlaku dalam semua sektor secara serentak. Ini menyebabkan di peringkat kementerian, di peringkat pendidikan daerah, negeri, dan juga di pihak ibu bapa dan anak-anak, semuanya mengalami satu perubahan, satu norma baharu yang memerlukan masa yang agak panjang untuk sesuatu sistem itu boleh dikatakan matang. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kerajaan lah untuk melakukan teori agenda setting ini untuk mempengaruhi ibu bapa supaya memberikan sokongan terhadap kerajaan. Masalah utama yang menyebabkan ibu bapa ini tak mahu online learning ni disebabkan satunya ialah kanak-kanak ni, manusia ni adalah human beings is a social beings. Maksudnya orang manusia ni adalah satu makhluk yang memerlukan kehidupan sosial. Kita tengok anak-anak daripada kecil dia main dengan kawan-kawan. Tiba-tiba bila berlaku PDPR ni, ada yang masuk darjah 1 tapi tak jumpa pun kawan, tak pernah pegang pun, dan cuma tengok dia online saja. Jadi itu akan membantutkan tumbusaran psikologi kanak-kanak. Jadi ibu bapa ni agak menentang jugalah PDPR ni. Kemudian masalah fasiliti seperti yang kita tahu, masalah hardware dan software pengendalian ni. Sebab tahap kemahiran ibu bapa ni dalam mengendalikan perisian dan juga laman sesawang ni adalah berbeza-beza. Ada yang mahir dan kebanyakannya boleh dikatakan tidak mahir disebabkan perisian dan laman sesawang yang mereka guna
kan adalah baru dibina. Mereka perlukan satu platform dan tapak untuk mereka rujuk yang khas hanya untuk rujukan PDPR saja. Apa-apa masalah berkenaan PDPR boleh dirujuk di satu sahaja rujukan. Dan buat masa ni tak silap saya agak berkecamuk sikit, sebab dia dimasukkan dalam portal-portal mereka juga. Jadi ada yang bukan bahagian PDPR pun masuk juga. Jadi susah untuk ibu bapa menapis maklumat yang mereka mahukan saja. Para guru perlulah mahir dalam pengendalian software, pengendalian kelas, apa-apa technical skills yang mereka perlukan untuk mengendalikan kelas, kerana apa-apa masalah yang berlaku semasa kelas berjalan ataupun sebelum, semasa ibu bapa untuk menyertai kelas secara online tu, rujukan utama mereka ialah guru. Jadi apabila guru kurang mahir dalam ICT, dan ibu bapa pula cuba merujuk kepada guru untuk menyelesaikan masalah yang mereka tak tahu macam mana nak selesaikan tu, jadi ini menyebabkan gangguan terhadap pelaksanaan dan kelancaran sesuatu kelas tu. Sebab buat masa ini guru kebanyakannya hanya bergantung kepada ikhtiar mereka sendiri untuk menyelesaikan dan memahirkan diri dalam pengendalian aplikasi ni. Okay, next. Baik, secara umumnya media massa ni boleh mempengaruhi pendapat khalayak ramai secara umumnya. Ia boleh dilakukan melalui penetapan agenda media massa terhadap sesuatu perkara. Disebabkan sekarang ini zaman ICT, semua orang ada smartphone, semua orang ada laptop, terutamanya smartphone lah. Jadi mudah untuk kita sampaikan maklumat dengan cepat, dan lebih banyak lagi pengaruh media massa terhadap masyarakat. Dan secara keseluruhannya masyarakat khalayak media ni dia bergantung penuh terhadap maklumat yang disampaikan oleh media massa, terutamanya kerajaan, kerana maklumat daripada kerajaan itu adalah lebih mudah untuk dipercayai pada masa sekarang inilah. Keberkesanan kaedah PDPR ni perlu diwawarkan oleh kerajaan supaya pandangan masyarakat dapat diubah sedikit demi sedikit. Di samping itu, masalah-masalah seperti kestabilan internet, fasiliti internet, dia perlulah diberi perhatian oleh dan dibantu oleh pihak kerajaan dari masa ke semasa. Baik, sekian itu saja. Terima kasih. Okey.